Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah membuat keputusan ataupun dasar bahawa kita perlu menghadapi globalisasi, terutamanya dalam bidang perdagangan. Oleh itu, kerajaan terpaksa menyediakan kemudahan-kemudahan yang ada. Ini termasuklah juga dengan pindaan-pindaan undang-undang. Pindaan undang-undang yang ada sekarang ini adalah sebahagian kecil daripada pindaan-pindaan yang perlu dilaksanakan. Terutamanya apabila kita menerima TPA, apabila kita menerima undang-undang dasar ini, maka kita terpaksa memindah banyak lagi peruntukan-peruntukan undang-undang di Malaysia ini. Tuan Sri Speaker, pada akhir ini kita melihat bahawa Majlis Peguam Malaysia mengambil sikap yang menentang kepada kerajaan. Banyak keputusan-keputusan ataupun kenyataan-kenyataan yang mereka keluarkan adalah berbau pembangkang. Tuan Sri Speaker, Majlis Peguam ini sebenarnya ditubuhkan di bawah sebuah akta yang bernama Akta Profession Undang-Undang 1976. Dan oleh sebab itu, Majlis Peguam ini bukanlah sebuah NGO yang bebas bercakap dan mengeluarkan pendapat-pendapat dan ahli-ahlinya terlibat dalam tunjuk perasaan di jalanan bersama-sama dengan pembangkang. Ini bukanlah tanggungjawab Majlis Peguam. Tuan Sri Speaker, kita juga tahu bahawa di dalam pindaan ini Majlis Peguam mempunyai peranan yang amat penting. Sebabnya Majlis Peguamlah yang akan mengeluarkan practicing certificate kepada peguam-peguam asing yang akan datang berkhidmat di negara kita. Jadi saya khawatir, Tuan Sri Speaker, sekiranya Majlis Peguam ini beri kuasa untuk meluluskan sertifikat ataupun sijil-sijil ini, maka mereka akan memilih bulu. Hanya mereka yang sependapat dengan mereka sahaja yang akan diberi kelulusan untuk berkhidmat di negara kita. Jadi ini seperti yang dikatakan oleh Jasin tadi, saya risau juga sebabnya apabila mereka datang kemari dan sebuluh dengan pihak pembangkang, tentu sekali mereka akan melibatkan diri dalam perkara-perkara di luar bidang kuasa mereka. Jadi Tuan Sri Speaker, saya berpendapat kerajaan terpaksa mengambil pertimbangan yang berat dalam hal ini. Kita tidak boleh bebaskan Majlis Peguam ini untuk membuat keputusan-keputusan menentukan siapa yang akan boleh berkhidmat dan siapa tidak boleh berkhidmat. Sebab di dalam Malaysia ini, sebabnya klarifikasi yang berhormat. Apa nanti sekejap nanti saya bagi contoh. Jadi sebenarnya Tuan Sri Speaker, saya berpendapat perkara ini amat penting dan harus diambil. Sebabnya kalau ini dibiarkan, maka peguam-peguam yang pakar kononnya ini yang diterima masuk oleh Majlis Peguam Malaysia akan masuk ke Malaysia ini dan akan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menentang kerajaan. Jadi saya dengan ini, Tuan Sri Speaker, dan juga saya tujukan kepada menteri berkenaan supaya sesuatu tindakan ataupun pindaan dilaksanakan kepada Akta Profession Undang-Undang 1976. Sebab saya percaya kebebasan terlalu diberi kepada Majlis Guaman Malaysia ini dan mereka sesuka hati membuat tindakan-tindakan. Jadi saya mencadangkan supaya Majlis Guaman Negara ini, Malaysia ini bersikap berkecuali dan semua tindakan mereka tidak boleh terlibat dalam menyokong pembangkang. Jadi Tuan Sri Speaker, dengan itu saya mencadangkan supaya kerajaan memindah Akta Profession Undang-Undang 1976 ini supaya dia memberi nanti dulu sekejap let me finish ya. Jadi supaya
wakil-wakil daripada peguam negara akan secara automatik dilantik sebagai ahli jawatan kuasa di dalam Majlis Guaman Malaysia ini. Satu daripadanya juga ialah supaya penentuan untuk siapa yang akan mendapat sijil-sijil praktis daripada kepada peguam-peguam luar negara ini supaya dapat dipantau oleh kerajaan dengan sebaik-baiknya, supaya bukan sahaja orang-orang yang sebulu dengan majlis peguam ini yang akan dimasukkan dan diberi sijil. Seperkara yang kedua yang saya ingin nyatakan juga di sini, saya difahamkan bahawa Majlis Guaman Negara ini, Malaysia ini diberi peruntukan 2 juta setiap tahun. Saya harap kerajaan mengkaji semula peruntukan ini, sebabnya Majlis Peguam telah menyalahkan kuasa mereka dengan menyokong pembangkang di dalam perbuatan mereka. Tuan Ketua. Tuan Speaker. Tuan Ketua. Peraturan mesyuarat. Silam. Tuan Sri Speaker. Duduk silam. Peraturan mesyuarat. Dalam membuat sangkaan jahat, orang yang dituduh tidak ada dalam apa ni dewan. Ini tuduhan seperti 36-12 tak jelas. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan dan sifat menghina. 36-6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain dan juga Itu nasihat. Yang dipertua, saya rasa tuduhan ini adalah tuduhan yang berat. Dalam keadaan Majlis Peguam tidak ada di dalam dewan ini. Tidak adil untuk kita membuat tuduhan sweeping seperti itu. Kalau betul tuduhan itu betul, saya bercabar supaya ahli yang berhormat mengeluarkan kenyataan di luar dewan ini supaya pihak masih sepang semasih. Ahli yang berhormat, ada uja-uja yang saya dengar selama lebih kurang 5 tahun bertugas sebagai speaker yang lebih hebat dikeluarkan oleh ahli yang berhormat, hebat daripada apa yang disebut oleh Silam. Tetapi saya memilih untuk membiarkan uja-uja itu. Kalau kita semua persetujui, dan saya bersetuju dengan Sepang, sangkaan jahat tidak dibuat. Ayo kita sama-sama buat perubahan bahawa kalau berhujah jangan ada sangkaan-sangkaan jahat, jangan menuduh secara melulu, jangan fitnah. Saya gembira kalau ada begitu, karena kerja saya senang. Tetapi kebanyakan kerja saya mengawal persidangan apabila timbul hujah-hujah yang menyakitkan hati dan semikiannya. Jadi Silam ambil perhatian dan saya suruh kepada semua yang berhormat untuk ambil perhatian. Awas, apabila berhujah, kalau saya pegang apa yang disebut oleh Sepang, saya akan perhatikan setiap hujah yang diluahkan. Sila. Terima kasih Yang di-Pertua. Sebenarnya jelas di dalam surat khabar apabila kita melihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Majlis Guaman ini biasanya mencelah kepada kerajaan. Dan saya percaya memang ramai juga daripada ahli-ahli Guaman di Malaysia ini menyokong kepada kerajaan. Tetapi mereka yang dipilih untuk menjadi Presiden Majlis Guaman ini hanyalah orang-orang yang suka mengkritik kepada kerajaan. Itu sebabnya saya membuat andaian seperti begitu. Ya Tuan Speaker, saya minta kerajaan membuat perubahan seperti yang saya carakan tadi. Yang berhormat, Padang Serai berdiri. Saya habiskan. Okey. Sila teruskan, sila. Okey, terima kasih. Tuan Speaker, jelas sikit. Kejap lah, finish. Jadi saya ulangi bahawa kepada kerajaan supaya membuat pindaan ini, sebab ini amat penting. Kita akan menghadapi banyak perubahan-perubahan dan kita tidak boleh serahkan ini kepada Majlis Guaman Negara. Dan juga 2 juta peruntukan yang diberi itu saya minta kerajaan kaji semula. Macam mana dia digunakan oleh Majlis Guaman. Ya? Terima kasih Tan Sri.
Saya ingin nak bertanya kepada Silam sebagai cadangan, apakah perlu kerajaan apabila undang-undang ini diluluskan perlu adanya penapisan tentang siapa-siapa jaga warga asing yang ingin nak mengamalkan bidang profesion mereka di negara kita, melihat latar belakang dan sebagainya, kegiatan di luar negara ataupun apa-apa juga aktiviti mereka di luar negara. Saya setuju dengan pandangan daripada Limbang. Kerajaan itu sebabnya saya minta kepada kerajaan supaya mengambil perhatian yang lebih berat dalam memutuskan siapa sahaja yang boleh diberi sijil ini. Jadi Tuan Speaker, saya saya menyambut baik cadangan daripada Silam dari Tuan Ketua. Seharusnya lah saya memberikan penekanan supaya apa juga syarikat-syarikat yang mahu bergabung IP ni, International Partnership ni, supaya dikenakan satu bond. Tetapi kita nak tahu siapa yang akan membuat pemantauan supaya peguam-peguam asing ini tidak ada menjalankan aktiviti-aktiviti yang selain daripada yang kita benarkan. Kerana mereka yang dibenarkan untuk membuat amalan tentang perundangan perbankan Islam sahaja bagi menambah baik. Tetapi hendaknya jangan mereka mengadakan apa-apa juga perbincangan yang boleh mengancam keselamatan negara. Dan bond ini perlu supaya apa juga kesalahan yang mereka buat, kita tarik bond ni dan syarikat tersebut kita senarai hitamkan. Itu cadangan, memang bagus cadangan yang Muhammad Silam ni. Terima kasih kepada Jasin. Saya memang bersetuju pandangan itu, dan saya difahamkan bahawa apa yang dinilai ialah peguam firma-firma guaman yang berkualiti. Itu yang dimasukkan kepada yang dipertimbangkan. Tetapi di dalam keputusan itu, individu yang akan diterima kita tidak tahu siapa dia. Ya, hanya firma-firma guaman yang mempunyai nama yang baik di luar negara itu yang akan diterima. Tapi individu-individu peguam yang akan diterima itu kita tidak tahu siapa. Ini akan diputuskan oleh Majlis Guaman Malaysia. Ini yang kita perlu perhatikan. Kita mesti ambil tindakan yang tegas, memastikan mereka ini tidak datang kemari dan terlibat dengan tunjuk perasaan di jalanan bersama dengan pembangkang. Ini kita tidak mahu, ataupun memberi kenyataan-kenyataan yang menghantam kerajaan. Sebab kita tahu mereka ini datang daripada negara yang mempunyai kebebasan yang luar biasa. Apabila mereka datang kemari, mereka akan mengkritik cara kita hidup. Sebab cara kita adalah cara kita, budaya kita. Jadi saya tidak mahu. Jadi Tuan Speaker, saya kalau berani bagi laluan lah. Saya menyokong kepada pimpinan undang-undang. Sekian, terima kasih.